صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Kita muka surat 139 787. Walaysa li aqalli sadaqi fil qillati wala li aksarihi haddun. Kita masih dalam bab sadaq lagi. Walaysa li aqalli sadaqi, tidak adalah bagi sekurang-kurang mas kahwin itu haddun, had mana muayyan yang ditentukan akan dia. Had ini tak ada had fil khillah pada sedikit, wala li aksarihi, dan tidak ada bagi sebanyak-banyaknya sadaqah. Haddun, had. Jadi bab mas kahwin ni tidak ada had syarak untuk menetapkan berapa paling banyak, begitu juga berapa yang paling sedikit. Jadi tak ada had muayyadun li aksari fil kasrah, pada banyak. Bal bahkan ad-dhabitu fi zalika, dhabit dalam masalah untuk sah tak sah untuk jadikan mas kahwin ni, anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min ainin aw manfaatin sahha ja'luhu sadaqan. Dhabit dia ialah setiap sesuatu yang sah menjadikan dia harga. Apa dia samanan tu yang sah untuk dijadikan harga? Min ainin, bayan daripada syai' yang sahha ja'luhu asamanan. Ain min ainin, sama ada mata benda sekalipun besi, macam mana syariat dalam hadis tu, iltamis lau khatiman min hadidin atau kama qala, carilah sekalipun sebentuk cincin daripada besi. Ainin, jadi walaupun cincin besi murah, sedang dapat berkarat pula tu, sah untuk dijadikan dia sebagai mas kahwin. Au manfaatin, ataupun syai' yang sah ja'luhu samanan ni, dia ialah berupa manfaat. Jadi faham manfaat ni, jadikan mas kahwin tu upah untuk melakukan satu kerja, mengikut kaedah syarak kita sah. Apa-apa yang dia ada manfaat, sah untuk dibahagia, maksudnya untuk sah untuk diupah, dibayar satu pembayaran di atas manfaat yang diminta pada seseorang tu, sah untuk dijadikan dia sadaq. Jadi sahha ja'luhu sadaqan, sahlah untuk jadikan dia sadaq. Macam kisah Nabi Musa, sadaq dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib itu ialah antajurani samani hijaja. Quran, inni unkihaka ihda banatayya hataini ala antajurani samani hijaja. 8 tahun jaga kambing. Kita 3 hari jaga kambing, lari lah. Saja tu Nabi nak sebut kata manfaat tu. Dan syariat tu juga masih ada dalam syariat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wasabaqa anhu, dan telah terdahulu bahawasanya hal wasyana yustahabbu, disunatkan adamu naqsi, ketiadaan kurang bab mas kahwin ini, an asyarati dirahima, daripada 10 dirham, wa adami ziyadati, wa adamu ziyadah, dan juga disunatkan ketiadaan lebih ala khamsi mi'ati dirhamin, 500 dirham.
nisbah dobit fiknya berdasarkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada. Dah disebutkan sekatan dia berapa, letak di mana tu. Kita dah selesaikan semalam. Baik, maksudnya tak susah mana Pak Sodak tu. Cuma kalau ikut Majlis Agama Islam dah ni, kalau nak buat mas kahwin, bab ain ni tak ada masalah. Cuma masalah manfaat memang tak bagi. Kalau nak buat underground boleh, tapi kalau daftar dengan Jabat Agama, bubuh tolong mas kahwin apa, mengajar Quran, mengajar Fatihah, apa seumpama tu, tak mau. Dia tak terima. Dia mesti letakkan wang ringgit juga kan. Pasal dia orang ni mata duitan. Oh, sedap bahasa tu. Saja nak guna label tu sikit lah. Bukan untuk sepasang kaki duit, bukan. Nabi nak menunjukkan dia orang ni tak boleh nak diselesaikan apa-apa dalam bab permohonan mas kahwin ni, melainkan mesti letakkan benda yang membentuk bernilai wang ringgit. Tak pun emas ke, rantai ke, gelang ke, cincin ke, yang tu sah. Tapi kalau ajar Quran, ajar Fatihah, ajar semayang, bagi kursus haid, kursus nifas ke, ada tak boleh. Dia tak boleh tu pasal mungkin dalam kaedah pengurusan dia susah nak dobit. Kalau jadi apa-apa permasalahan, untuk dirujuk mas kahwin itu dalam kes kena separuh mahar atau sebagainya, dia jadi susah pengurusan. Yang tu kot ilat-ilat yang menyebabkan kenapa tak dibenarkan manfaat itu. Yang nisbah pengurusan Jabat Agama lah ni, dia tak benarkan dalam bentuk manfaat. Baik, wa yajuzu an yatazawu wajaha ala manfaatin ma'lumatin. Dan harus an yatazawajaha, bahawa mengkahwin seorang wali dia akan bahawa tu mauliyah dia, perempuan perwalian dia, ala manfaatin ma'lumatin, di atas satu manfaat maklumah. Contohnya ke ta'limiha al-Quran, seperti mengajarkan dia zaujah, mengajarkan isteri, ataupun ta'limiha imra'ah, sah belakalah domir dulu al-Quran, ajarkan dia Quran mengikut kaedah syarak kita, sah. Habis. Kaedah kita mesti manfaat kepada perempuan. Kalau macam kisah Nabi Musa tu, jadi gembala kambing tu, kalau kisah Nabi Musa betul-betul macam mana tak tahu, tapi kalau ikut dia jadi gembala kambing tu kepada Nabi Syuaib kan. Kalau atas kita nak ihtimalkan kata manfaat tu kepada perempuan, kata walaupun atas kata jadi gembala kambing, antak jurani sama ni hijaj, Allahumma salli alaihi, kambing tu kambing anak dia, kambing anak dia punya, bukan kambing Nabi Syuaib punya. Atas nak ihtimal kata manfaat kepada perempuan, pasal mas kahwin ialah hak perempuan. Jadi mesti manfaat tu, macam mana ain syai' tu adalah malik, milkiat dia adalah kepada zaujah. Begitu juga masalah manfaat dia, milkiat juga dia adalah pada zaujah. Wa yasqutu bi talaqi qabla dukhuli nisfu mahri. Dan gugurlah dengan sebab talak, tapi talak ni berlaku qabla dukhul, sebelum daripada dukhul. Yasqutu nisful mahri, separuh mahar. Separuh mahar ni, jika mahar tu mahar musamma. Kalau katalah mas kahwin ni RM1,000 tunai, sebelum jadi apa-apa, maksudnya sebelum dukhul lah jadi apa-apa tu, tercerai, tak ada iddah, mas kahwin macam mana? Separuh. Fanisfu ma'alal muhsanat, kan? Apa sebut dalam Quran tu? Fanisfu ma faradtum, kena separuh daripada apa yang telah kamu fardukan, apa yang dalam mahar musamma. Baik, amma ba'da dukhul, adapun selepas daripada dukhul, faham tu kalau qabla dukhul tu separuh, ba'da dukhul walau marratan wahidatan, walau kana dukhul itu adalah sekali saja, fayajibu kullul mahri, maka wajib oleh sekalian mahar. Walau kana dukhulu haraman, baik, dan jikalau adalah dukhul itu haraman, kawati'i zaujatahu hala ihramiha, seperti mewati oleh suami, itu apa tu pada fa'il, zaujatahu, zaujah dia wati hala ihramiha, ketika berihramnya ia zaujah, atau haidha, ketika haidnya dia, sekalipun lau tu royah,
sekalipun bila dia akan nikah, sepatutnya suami itu tak boleh lagi bersama dengan isteri disebabkan keadaan ihram, haid. Tapi dia pakai juga sekalipun mas kahwin kena kullu jami', dia tak yatasaqat, tak gugur. Baik. Wa yajibu kullul mahri juga kama sabaqa bi mauti ahadi zawjain. Wajib juga sekalian mas kahwin kama sabaqa, seperti mana terdahulu lepas kita dah baca semalam, bi mauti ahadi zawjain, dengan mati salah satu daripada suami isteri, sekalipun qabla dukhul. Pasal bila mati, bila berlaku perceraian dengan sebab mati, dia tak ada intibar dukhul tak dukhul. Pasal mati dia mewajibkan jami' mahar. Jami' mahar. Baik, la yajibu mahru bi khulwati zauji biha fil jadidi, dan tak wajib bayar mahar lagi. Maksudnya la yajibu kullu mahar lah, bi khulwati zauji biha fil jadid, dengan berkhulwatnya zauj biha dengan zaujah fil jadid, pada kaul jadid. Jadi kalau ikut kaul jadid, dia kata Allah SWT, dengan ada khulwah zauj dengan zaujah tak wajib mahar, belum wajib sekalian mahar lagi. Dan kalau ikut memang macam tu, memang macam tu lah hukum. Maksudnya memang pendapat kaul jadid ni adalah dipakai. Jadi dia nak isyarat itu ada kaul qadim yang kata kalau tak dukhul sekalipun, tapi kalau zaujah ni telah dibiarkan ada istilah khulwah dalam satu bilik dengan zauj dia, walaupun qabla dukhul, wajib jami' mahar, kullu mahar. Tapi itu mukabil daripada qaul ashah. Kalau ikut yang dipakai adalah qaul jadid yang kata dengan khulwah belum mewajibkan kullu mahar. Wa idza qatalatil hurratu nafsaha, yang ni masalah bunuh diri juga ni. Apabila membunuh seorang perempuan yang merdeka, nafsaha akan diri dia, qabla dukhul, sebelum daripada dukhul, biha dengan dia, dengan hurrah, la yasqutu mahruha, tak gugur juga mas kahwinnya. Ikut andai kata ada kes-kes bunuh diri kan, pasal bunuh diri dia kes mati. Adalah perempuan ni dikahwinkan, mas kahwin ni berapa? 2.6 bilion contoh. Lepas tu tak tahulah apa kes dia kan, mungkin dia nak bagi waris dia senang kot, bagi bapa dia senang ke, mak dia senang ke. Dia kata dah sabit lah tu, untuk apa? Dia bunuh diri. Satu tu tergantung kat pokok sawit, mati. Dah tu buka-buka bilik tengok kipas duk pusing dengan dia sekali pusing. Sajalah andai yang itu kan. Tak pun ambil pistol, bang kepala. Tahu-tahu tombang je. Pasal perempuan tu pun polis, ada senjata kan. Contoh. Kalau tak nak ambil pistol mana kan? Cerita kartun tak boleh. Dia bagi realistik sikit. Orang kata dia polis. Apa cerita dia? Cerita bunuh diri tu macam mana? Kes-kes mati. Bunuh diri tu macam mana? Bunuh diri tak bunuh diri, itu lain masalah bunuh diri. Tapi kita bicara mas kahwin, macam mana boleh jadi mati tu? Mati tu mas kahwin macam mana? Bukan cerai tolak, itu qabla dukhul. Bila mati tak itibar dukhul tak dukhul. Dalam masalah hurrah macam ni. Jadi dia tak menggugurkan mahar, la yasqutu mahruha. Baik, yang ni kalau hurrah, kalau orang perempuan merdeka. Jadi kalau kita perhati tu, kitab fiqh ni jadi tak jadi masa zaman tu tak tahulah kan. Tapi kalau kita faham ni, ulama dia punya kepakaran dan jauhnya pandangan mereka, istinbat hukum dan dengan qawaid mereka untuk mensabitkan hukum fiqh tu, walaupun mungkin zaman dulu ni katalah tak berlaku lagi bunuh diri macam mana zaman lah ni, tapi hukum tu dah sabit lah, bukan ada dah hukumnya. Apa maksudnya? Ulama dulu codik-codik, bukan bodoh macam mana mujtahid lah ni. Semalam pun dah sebut kan, keliling kita banyak mujtahid tu. Zaman kita ni zaman mujtahidin. Mujtahid pasti mendengar ada mustaqid, macam-macam mujtahid adalah. Fungsi punya mujtahid tu ada.
Kelantan mujtahid tu ada senarai mujtahid model lah ni. Tuan nak nanti saya WhatsApp. Itu WhatsApp dah kan. Kuku tak kenal lagi, nanti saya WhatsApp lain. Ini dalam kes dia akad serumpamaan Sama. sama pernikahan disebutkan sama. Bagaimana pula kalau sekiranya dia masa akad atau sama tu dia sebelum hutang, jadi kita boleh sekiranya dia berhutang dalam proses tersebut dan berlaku ke-20 berarti di mana sebelum dia nak jelaskan hutang tu Mati. macam mana, siapa yang layak patut nak mati mahal? Dia ikut kaedah mahar mas kahwin hutang ni pun sah. Disebah nama mahar pun sama juga. Atas soalan kata sebelum bayar mati. Jadi tengok harta pusaka dia lah. Berapa harta yang ada. Kalau tak ada, kalau ikut siapa waris dia yang berkesanggupan untuk menyelesaikan hutang dia tu, hak tu lah kena bayar. Habis-habis tak ada, harta benda pun tak ada, sebatang kara pula. Kalau dia memang tak niat untuk lari daripada bayar hutang, antara yang jelaskan hutang dia akhirat esok lah. Rasulullah jamin bayar. Tapi dengan syarat dia memang tak kosot untuk larikan daripada bayar hutang. Turut dia tanya macam tu. Kalau tak ada juga, tuntut juga sebarang batang kara, minta Baitul Mal lah kan. Baitul Mal ni dia nama pun Baitul Mal, dia Baitul Muslimin. Apa-apa masalah orang Islam yang kalau ada bersangkutan dengan tu, barang nampak umum pun tak pun tanya minta hak zakat, tapi dah mati tak ada juga. Kalau ikut kaedah dia, kalau katalah memang sebatang kara tak ada orang nak bayar hutang apa-apa, lebuh itu ya lah, atau pesaka apa pun tak ada, untuk siapa yang akan bayarkan mas kahwin yang sepatutnya kena bayar tu. Dah tak ada siapa waris apa pun tak ada, kalau nak bagi apa zakat pun dah mati, macam mana? Tak ada, selesai habis itu jam mata lah. Nisbah cuma kat perempuan tu tak dapat bayaran apa yang sepatutnya dibayar. Di atas kesabaran dia tu tunggu di akhirat sana. Di atas bayar memang akan dibayar nanti. Itu kata jaminan Rasulullah bagi siapa yang dia berhutang, yang memang dia kosong nak bayar tapi tak ada nak bayar, Rasulullah jamin dia akan bayarkan di akhirat esok. Tapi kalau memang kosong tak bayar, tu memang dosa, pasal memang kosong nak lari daripada hutang. Baik, masalah hurrah bunuh diri ni macam ni. Bikhilafi law qatalatil amatu nafsaha. Kesalahan jikalau membunuh seorang hamba nafsaha akan diri dia, atau qatalaha sayyiduha, ataupun membunuh akan amah ini oleh sayyid dia qabla dukhul, sebelum daripada dukhul. Faham dukhul ni dukhul zauj dia, bukan dukhul sayyid. Maksudnya sayyid dia nikahkan amah dia dengan satu orang hamba, sama ada hamba dia atau hamba yang lain. Qabla dukhul, sayyid bunuh ataupun amah tu bunuh diri dia sendiri, fa innahu yasqutu mahruha. Bahawasanya kata dia gugurlah oleh maharnya, mahar amah. Yang ni gugur mahar. Ya. Jadi kena ingat dobik lah kan. Sebab apa ni anak tak ingat pun elak-elak fiqhiyah dia pasal siapa ni. Okey, kalau ikut selesai tu, soalan kalau ada itu. Mahal seolah-olah macam harga harga benda tu lah. Tak juga, dia bukan harga budak tu. Dia istilahnya nilai yang selalunya dipernilai dengan wanita, tapi taklah harga kawan tu kan. Kesian kawan tunggu harga tu. Sorry lah dengan bahasa tu, orang tak faham tu, diam je lah. Tapi tak situ, dia tak lah ke situ. Tapi di atas dobit dia kena bayar tu pasal itu. Jadi kalau kita perhati tu kan dia sabit tak sabit, kalau berlaku tolak, dukhul tak dukhul, dia seolah-olah kat situ lah kan. Penilaian dia kat situ. Tapi kalau ikut, bukanlah mas kahwin tu harga kawan tu, tapi di atas untuk dinilai kan, menyebabkan subut tak subut dia, subut jami' ataupun nisbi dia yang qabla talak, di atas dukhul tak dukhul. Itu
kalau bubuh dengan harga tu, bahasa tu tak cantik sikit kan. Kalau kata mas kahwinnya RM54, RM54 je. Cakap tak lepas. RM54 je kawan tu. Jadi bahasa tu tak cantik lah. Kalau ikut itulah bahasa dia. Dia taklah dibahasakan kat situ. Tapi nak sabit tak sabit dia atas dasar mahar musamma tu, dia atas dukhul tak dukhul. Baik. Kalau kita perhati ni disebut mas kahwin ni masalah mahar musamma lah. Kalau mahar tu tak disebut dalam akad, kan dia jadi mahar misil. Dan bila sebut mahar misil, kalau dukhul cerai memang wajib mahar misil. Kalau qabla dukhul berlaku bercerai, nak rujuk mana? Separuh mahar misil. Tidak. Apa? Saya nak selesai. Akad nikah jadi tak ada sebut mahar musamma. Macam mana kita belajar ada nikah tafwid, lepas tak sebut mas kahwin ni dalam akad, sah akad nikah, dia akan jadi mahar misil. Lepas tu qabla dukhul cerai, berapa kena bayar? Kalau mahar musamma nisfu ma faradtum, bayar separuh. Tu kalau mahar misil macam mana? Separuh bayar mahar misil. Gitu. Tidak. Tu apa? Boleh? Kembali kepada qadi. Ya ke? Perempuan tu halalkan je. Dalam Quran ada hukum tu. Hadis pemafaratum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Hadis pemafaratum au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Sebelum tu wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Ya, lajang-lajang mulut dia baca kan. Betul tak? Ada, boleh sambung. Wa matti'uhun, istilah nak ambil di situ yang bahasa Quran tu sendiri dipakai. Memang bahasa kitab itu berpakai macam tu, cuma kitab itu ni dia tak sebut tentang mahar tu. Kalau mahar tu mahar musamma, sebelum dukhul berlaku cerai, wa matti'uhunna, hendaklah diberi kepada perempuan ni satu mut'ah. Istilah mut'ah dalam fiqh itu ada, tapi maksudnya tu lah, bukan mut'ah syiah. Mut'ah syiah tu riba ni, zina kan. Wa matti'uhunna, hendaklah kamu beri satu mut'ah kepada perempuan ni. Banyak mana? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Orang yang senang kena bagi kadar orang senang, orang susah kena beri kadar orang susah. Apa dia? Mut'ah ni satu kadar pemberian, bahasa kita sagu hati, untuk menyeronokkan hati wanita ni yang telah diceraikan dengan tak disebut mas kahwin pada masa akad. Lepas tu bercerai sebelum dukhul, beri satu sagu hati untuk merilis tensionkan dia. Itu kot bunyi model sikit. Itu bahasanya. Ataupun au ya'fu allazi bihi uqdatun nikah, ataupun memaafkan dia orang yang akad nikah. Katalah mas kahwin dah diberi, dia tak beri sekadar satu hati, tapi dia memaafkan. Mas kahwin yang dah bagi tu, ambil lah kat kau, aku pun tak teringin nak ambil balik. Ataupun perempuan tu sendiri memaafkan. Tapi kalau ikut asal bahasanya, yang wajib, kalau atas kata yang wajib diberi, ialah suami wajib memberi satu mut'ah. Bahasa yang dipakai dalam fiqh memang hendaklah suami memberi satu mut'ah. Ni inverted commas tu, memberi satu mut'ah
orang kaya dan miskin mengikut sekadarnya. Kalau bahasa terjemah tu, memberi satu bayaran seguati hati untuk meredakan kes ataupun situasi yang menyebabkan berlakunya penceraian sebelum dukhul itu. Itu. Dan itu tempat kadang-kadang hukum yang kita tak sebut tapi kalau tu dalam Quran, yang tu lapas soreh dalam Quran tu, terang-terang sebiji-sebiji tu. Masalah separuh ni pun sebut juga kan, min qabli an tamassun fanisfu ma faradtum au fanisfu ma faradtum au ya'fu alladhi. Lajak baca tu campur-campur surah, nak campur macam-macam ayat ni dekat nak mirip sama, tapi itu hukum dia kena bayar satu mut'ah, tu istilah. Habis. Lain kalau ada. Baik, kalau tak ada, terus kita faslun wal walimatul ursi mustahabun. Yang ni pun bab kena tengok juga. Masa zaman kita ramai orang sesat dalam bab walimah ni. Pasal pun sesat. Masuk sesat ni menyalahi daripada peraturan syarak. Sesat juga tak. Sesat akidah tu kan, ini sesat bekah. Maksudnya istilahnya dah gulu dalam bab walimah. Dan disebut di bab uzur-uzur. Kita tengok zaman kita lah ni, kalau ikut disebut orang panggil kenduri kahwin tak wajib pergi lah. Dia akan jadi tak wajib pergi pasal banyak dengan uzur kan. Dah merepek lah kenduri kahwin tu, dah macam dah kenduri gila babi lah bahasanya gitu lah. Kenduri kahwin tu dah jadi kenduri gila babi, bukan kenduri kahwin lah. Baik, wal walimatul ursi mustahabun. Kata dia, kenduri atau walimah kenduri ursi, kenduri pengantin ni mustahab. Bila faham mustahab tu tak wajib. Kahwin tak ada kenduri sah. Ya. Tapi rasa galak sikit tak? Buatlah. Baik. Kalau asal matan wal ijabatu ilaiha wajibatun. Berkenan kepada majlis kenduri wajib. Istilah ijabah maksudnya pergi, dia panggil datang, jadi wajib. Dan asal matan pun disebut kenduri je. Kalau matan zubat apa, masyhur orang sebut masalah hukum walimah ni, walimatul ursi bi syatin qad nudib lakin ijabatun bila uzrin tajib. Membuat kenduri kahwin ni, walimatul ursi bi syatin qad nudib, dengan seekor kambing sesungguhnya nudib, disunatkan dia. Jadi sunat buat kenduri kahwin ni seekor kambing ya. Maksudnya nak buat lebih lah, tapi tuntutan syarak atas nama sunat pun seekor kambing ya. Jadi kalau seekor kambing buat seekor lembu lah macam mana? Maksudnya dah lebih 6 panggu lah. Lebih 6 panggu. Kalau 2 ekor lembu dah lebih 13 panggu. Kalau selalu saya sebut gini, elok. Kenduri kahwin sunat seekor kambing, dan dia tak makan over kepada 2 ekor kambing. Tapi kalau dapat anak, kekah lelaki 2 ekor kambing, perempuan seekor kambing. Boleh faham tak? Bila kahwin mesti dapat anak lah. Kenduri kahwin seekor je kambing. Kekah kalau anak jantan 2 ekor kambing. Mana kenduri besar lagi? Kenduri kekah dapat anak lelaki. Sekam besar tu pun saya nak sebut tahu mana? Kambing tu. Kambing 2 ekor. Ni kenduri kahwin lembu 3 ekor. Anak sulung tak ada ekor. Ekor tak ada. Kambing pun tak ada. Ayam pun tak kenduri. Eleh. Nampak? Terpaling kepala otak ni, tak faham mana mustahab yang tuntutan syarak, mana yang matlub pada syarak. Kahwin maksudnya kenduri habis-habisan, berpuluh-puluh ribu. Kenduri kekah macam mana? Tunggu anak ke-8 tu baru boleh buat kenduri. Itu pun tumpang-tumpang orang. Padahal dah dihabiskan panggu kekah dia tu untuk anak dia 8 orang tu. Katalah anak 8 orang tu semua lelaki. 8 kali 2 pun 16. Masa dia kahwin tu 3 ekor lembu. Jadi 7 kali 3 21 panggu. Lebih panggu tu. Boleh faham? Lebih 5 panggu untuk buat kenduri je. Kenduri kahwin je. Ada akal tak ada akal? Jawab saya. Cerdik ke bodoh?
Betul ke sesat? Tapi tak adalah masuk neraka tu, tidak lah. Tapi tak bercerdik je lah. Itu lah. Kalau saya guna bahasa itu. Pasal lebih baik simpankan duit tu untuk buat kenuri kekal. Lagi bagus. Saya dong ngaji, adalah beberapa orang guru yang sebut macam ni, jadi saya pun sebut macam tu kan. Dan memang kalau faham tu betul juga. Gaduh-gaduh buat kenuri. Lagipun kenuri kahwin dia sah dengan apa-apa kenuri. Walaupun sunat dengan sewa kambing, jamu karipap je boleh tak? Karipap tak apa macam ni. Kuih lapis, bihun, roti sardin. Tak faham tu dah benda saya sebut tu kan. Tak sarapan lagi tu. Kenuri kahwin tapi kekah, karipap, bihun, roti sardin. Hasil tak? Tak hasil, dia mesti kambing. Mesti kambing. Dan kekah pun kambing, mesti kambing cukup umur. Kenuri kahwin, kambing frozen tak apa? Boleh? Tak pun sepera kambing je. Faham tak pada lah? Boleh, faham? Kambing setahun cukup dah untuk buat kenuri kahwin. Tapi kalau kekah tak boleh, mesti cukup umur. Faham tak? Jadi mana yang lebih besar untuk kita tengok kambing? Kekah bukan masalah kahwin. Kekah tu saya kita hasil lah. Kalau yang kambing tu bukan yang bagi kan. Kita suka kekah tanah. Dia asal tuntutan teh wali. Jadi kalau ada orang bagi kan, dah bagi, milik kita tak sekarang? Milik kita, buatlah apa pun. Jadi hasil tak hasil, dah milik kita, untuk kita dah buat akikah, hasil lah. Kalau tak bagi milik kita, masih milik dia, dia nak buat akikah untuk orang yang di bawah tanggungan kita untuk buat akikah. Syarat fiqh kita atau kawan Syafi'iyah mesti minta izin. Pasal atas khitab tu kat kita. Kita wali kanak-kanak, kita yang dikhitabkan untuk buat akikah. Orang lain gedik-gedik nak buat akikah untuk anak kita, dia mesti minta izin. Kalau ditanya, engkau anak kau dah buat akikah belum? Belum lagi. Aku nak buat akikah untuk anak kau, boleh? Ada 2 bangku lagi lembu ni. Daripada biar sembelih je, apa baik aku niatkan akikah. Ada anak kau belum akikah? Tak payah bayar apa-apa, aku buat kan. Tapi kena kelulusan kau. Cantik lah tu. Aku pun tak ada duit. Jalan. Jadi kalau dah bagi milik memang tak ada masalah. Kalau tak bagi milik mesti minta izin. Boleh ulang tak? Berulang macam mana? Buat 3 kali. Kekah ni. Tuntutan kekah sekali je. Sekali je. Dia sekali semua hidup. Yang berulang ni korban. Setiap tahun ada kemampuan korban. Kita dah bicara dulu lah buat korban. Ini pun ada salah faham orang Melayu kita. Apa dia? Korban ni dah buat sekali cukup. Ataupun jenis korban ni dia dah ada 7 kali, dah dapat seekor lembu, macam mana? Aku dah 7 lah, penuh lah korban aku. Dah tak boleh nak dapat tempat stamp lah, pasal dah 7 stamp. Kalau atas nama istilah stamp lah kan. 7 stamp seekor lembu, jadi nak buat top up ke-8 ni macam mana? Tak payah dah, aku dah cukup seekor lembu lah. Dia ada faham macam tu. Kalau ikut akikah dia memang tuntutan sekali ya, seumur hidup. Tapi kalau korban macam mana? Selagi setiap tahun ada kemampuan, ahli bait, setiap ahli bait, setiap ahli isi rumah, setiap satu keluarga ada tuntutan untuk satu korban. Satu keluarga satu korban. Sekurang-kurangnya sunat kifayah. Lagi bagus semua ahli keluarga buat. Tu lagi cantik. Sekurang-kurangnya satu isi keluarga mesti ada sunat. Mesti tu atas jalan sunat lah. Sunat satu korban. Satu korban. Jadi ulang dalam bab akikah tak ada. Ulang dalam bab kahwin ada. Kalau kahwin satu lagi. Jadi akikah pun ulang kalau ada pun dapat anak seorang lagi. Yang tu lah. Baik, apakah maksud walimah ni? Muradu biha ta'amun. Dikendaki dengan walimah ni adalah makanan yutakhadhu lil ursi, yang dijadikan dia ataupun yang disediakan dia, dibuatkan dia. Yutakhadhu ni yusta'adu, disediakan lil ursi, untuk pengantin ataupun kerana pengantin. Bukan untuk tu lil tu lam tu ilat kerana kahwin.
kerana kahwin dengan sempurna kahwin tu buat kenduri. Itulah dipanggil walimah ursi. Jadi idafat pada walimatul ursi wal walimatul ursi wal walimatu lil ursi tu kalau Ini walimatul ursi saja. Kalau tak ada alif lam, kalau walimatul ursi mustahabun. Kalau wal walimatu lil ursi, jadi lam tu ilat, mana ta'lil. Siap. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, tasdukul walimatu, terbenar oleh nama walimah ni, maksudnya sah untuk jadi nama kenduri, ala kulli da'watin li hadisin sururin. Maksud benar ni, jadi walimah, jadi kenduri atas setiap seruan, panggilan, li hadisin sururin, bagi setiap perkara yang berlaku, setiap kejadian sururin yang menggembirakan. Jadi setiap apa-apa benda gembira ada kenduri, walimah itu adalah dipanggil walimah gembira tersebut. Jadi bila kahwin gembira, ada apa-apa dibuat kenduri di situ, itu adalah walimah ursi. Kalau dapat apa seumpama yang hadis surur, faham hadis ni sebelum ni tak ada, yang ni baru jadi kan, dia yataghayyar, baru jadi, yatajaddad, yatahaddas, dia baru jadi. Benda surur tu dia baru jadi, dapat benda surur, buat kenduri, itu adalah walimah tersebut. Kalau kata dapat sesuatu nikmat lah apa-apa, buat kenduri, kenduri tu pasal apa? Apa yang surur tu, itu adalah walimah tersebut. Jadi kalau kahwin buat kenduri, itu walimatul ursi. Kalau apa? Anak, walimah anak, walimah wiladah, walimah walad. Tapi walimah walad lah, bukan akikah. Kenduri anak, pasal benda surur dapat kan. Itu kaedah Imam Syafi'i rahmatullah. Pasal antara kaedah kita, bila ada dapat satu nikmat yang menggembirakan, macam mana seronoknya kita dapat nikmat, kita nak orang lain pun merasa juga satu nikmat dengan kita beri makanan yang menggembirakan mereka. Jadi kaedah kita dalam fiqh, berdasarkan ada hadis Nabi SAW, apa dia? Idkhal surur fi qalbil mu'min sadaqah, ataupun hadiah, memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin ni ialah satu sedekah. Maksudnya dia ialah satu benda baik. Satu, Rasulullah ada isyarat dia macam ni, at'imut ta'am turisul jinan, berilah makanan, anjurkan bagi makan pada orang, dia boleh mewariskan syurga. Pasal apa? Tambah orang susah, kita bagi dia makan, turisul jinan. Bayang tengok orang bagi miskin tak makan 3-4 hari nasi, itu kita bagi nasi aja. Nasi pula bukan nasi biasa, biryani, mendi, macam kambing, kambing pula bukan lamb chop. Tu tadilah sebut boleh-boleh tu kan. Bagi, jadi kita beri makanan benda dia tu. Quran pun bagi satu hentakan kepada orang yang tak mau, anjurkan bagi makan pada orang miskin. Apa dia? Ar-ra'i alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Lagi apa ciri dia yang mendustakan agama ni? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tak pernah menghalubakan orang lain untuk beri makan pada orang miskin. Dalam tu ayat tu maksud dia. Apa maksudnya? Kalau dia tak boleh bagi makan pun, ada orang kaya yang sepatutnya boleh bagi makan, tugas dia ialah apa? Motivasikan supaya orang kaya ni bagi makan dengan orang miskin. Kalau orang macam tu pun dia mendustakan agama, dia tak buat kerja tu, yang memang ada duit tak bagi ni macam mana? Dalam ayat tu, makan dalamnya tu. Pasal wala yahuddu ala ta'amil miskin, maksudnya dia tak menghalubakan orang untuk bagi miskin makan.
Maksudnya kalau dia tak boleh bagi orang fakir miskin makan sekalipun, dia ada pengetahuan untuk menganjurkan orang lain bagi makan, tak menganjurkan orang lain untuk bagi fakir miskin makan pun. Itu pun termasuk yukadzibu biddin. Satu faham tu ada syara'itid din, ada arkanid din. Antaranya ada adab, ada ta'zirat, ada tanggungjawab. Antaranya tanggungjawab dengan orang susah, kita bagi dia it'amut ta'am, berikan makanan kepada mereka. Cuma ambil tarif sikit, gelandangan ni memang biasa dengar kan. Saya kan tak berapa pakai ayat tu, tak berapa faham sikit. Gelandangan ni macam pengemis je lah. Tu dari segi kaedahnya, kalau ayam pun tak tahu gelandangan punya ayam. Kita tabur beras bagi makan macam mana? Okey tak? Okey tak? Kalau ayam pun okey, takkan bagi orang makan tak okey kan? Macam tu lah. Tangkap ayam makan tu lain cerita sikit. Itu bawa kotor. Kalau ayam tu ayam hutan, memang tak ada orang bela, silakan. Tapi kalau ayam tu ayam keliling, pasal ada syubhah milik, tuan dia pun tak sanggup nak mengaku milik dia, pasal dia pun tak pasti ayam dia hak mana, itu kena perwawa. Nak makan, perwawa dulu, baru boleh makan. Ayam Cina tak sepertinya hak milik orang kafir boleh ambil begitu saja. Kalau nak ambil hak kafir, pergi ambil Siam yang kafir Harbi, mereka punya tangkap bawa balik. Itu tak apa. Israel ni tangkap bawa balik tak apa. Tapi kalau Cina, Malaysia ni tak boleh lagi, pasal dia out of status. Dia bukan nak kata Harbi tak, nak kata Harbi pun tak, nak kata Zimmi pun tak. Zimmi pasal tak bayar jizyah, Harbi pasal tengok kanan bagus pada orang Islam lagi, walaupun ada yang tak bagus. Jadi dia out of status ni, tak boleh nak buat semena-menanya macam harta kau ni mah ambil rampai harta orang kafir, kita buat macam harta benda kita, tak boleh. Itu kau. Wa aqalluha lil muksir syatun. Dan kata dia sekurang-kurangnya walimah lil muksir, bagi orang yang nak memperbanyak, kata dia syatun, kambing tu muksir lah tu, boleh ikut tu. Wal mukhilli ma tayassara, dan kata dia bagi orang yang sedikit, kata dia ma tayassara, apa yang mudah. Jamu keripap je. Keripap IT, tulis keripap pula, keripap seketul aja. Lebih zalim. Nanti bagi seketul aja. Pasal kita pergi rumah orang makan mengikut keizinan tuan rumah bagi makan tu. Satu kalau dijemput sekali jemputan, dah makan tak boleh berulang. Haram pun berulang. Pasal dijemputan tu jemputan sekali. Tu pun dia kena faham, ada huruf-huruf fiqh tu. Tapi boleh pasal sekarang mana 6 kalori. Jadi jamu keripap je. Jamuan pun buka apa? 4 petang je 6 petang. Jangan jamuan awal pasal orang cari nasi. Mula jamuan bukan 4 petang. 4 petang tu pun lewat juga. 3.30 hingga 4.30. Kan. Waktu tu memang keripap bubur kacang. Itu je waktu tu. Bagi keripap bubur kacang je. Habis sebelum asar. Azan tu menunjukkan tamatnya waktu untuk beri jamuan. Okey. Selesai. Udahlah waktu pendek, jamuan pun simple kan. Lepas tu selepas orang makan nasi. Kan? Realitinya boleh ke? Boleh. Nampak? Nak praktik dia susah sikit. Siapa? Mulut banyak belakang kan? Lantaklah, kita nak redha Allah ke redha makhluk? Itu je. Kalau nak redha makhluk memang payah lah. Redha makhluk ni kau buat buffering bagus 10 lauk kali pun datuk berapa kali datuk tapi lauk leceh. Itu pun komplain lagi. Kita bagi makan gila, itu pun bising. Baik jamu keripap je. Kalau tak nak bagi orang baik kita makan sikit. Boleh dari segi hukum tak ada masalah. Mata yasarak.
Mata ya sarah. Tak apa bagi geng-geng daurah ni je. Yang ni istiqomahnya datang bagi kami je makan. Tak ada masalah. Kalau saya arwah mak dulu, arwah mak awak suka sebut arwah mak tak arwah lagi. Mak saya masa saya kahwin dulu lah. Masa kahwin belah perempuan pun kenduri kecil-kecil je. Balik rumah KL tuan, bayar nak kenduri macam mana. Mak ayah bagus punya, memang faham macam ni je lah kan. Yang pun orang mengaji juga. Macam mana? Pergi orang masjid. Kita dulu pun memang duduk biasa masjid. Panggil masa saya balik tu lepas kahwin, panggil orang masjid main rumah. Saya pun masa tu duduk ngaji, masa tu balik sekali-sekali ya. Orang masjid pun tak tahu kita kahwin tak kahwin. Balik-balik buat kenduri sikit, panggil orang, dia orang ingat kenduri tahlil apa. Bangun balik, bagi ucapan sikit. Tuan-tuan semua, kenduri saya jemput tuan-tuan ni pasal saya baru melangsungkan perkahwinan. Jadi ni kenduri walimah saya lah. Oh, kahwin ke? Tekat tu saya. Kenduri tak panggil orang luar. Orang masjid je. Dan jamu pun bagi orang soleh makan kan? Orang masjid, orang surau. Senang. Ni apek Cina, Kelim apa, orang tak semayang, Pasik, semua panggil artis-artis. Tak apa-apa lah. Kita tak beri makan kepada orang yang sepatutnya diberi makan untuk kita raihkan dia. Panggil tu panggil lepas isyak. Lepas isyak dan lepas mengaji. Tu panggil orang semua yang heavy duty punya orang untuk ke masjid. Okay. Dari segi hukum pun boleh panggil siang, boleh panggil malam kan. Nak jimat lagi panggil bulan puasa. Siang lah, siang. Siang. Pasal yang wajib pun perkenan, bukan makan. Ijabah ni kalau asal fiqh ni, pasal disebut belakang tu, memperkenan ni adalah datang, hadir, ihdarkan, ihdarun nafs, hadirkan diri. Itu perkenan. Ijabah ni perkenan, bukan makan. Perkenan ni hadirkan diri dalam majlis. Itu perkenan. Bukan makan. Makan tak wajib. Baik. Wa anwa'uha kasiratun mazkuratun fil mutawalat. Dan dia kata anwa' bagi walimah ni banyak ada dia yang disebut dalam mutawalat. Jadi kalau tengok syarah Syiah apa, kita kitab hukum kenduri. Kenduri apa yang boleh buat? Kenduri malam Jumaat ke apa dia? Dia kata anwa'uha kasirah. Dia tu kalau buat kenduri tahlil ke, kenduri orang mati ke boleh. Lama dah ulama kita bahas satu. Muftin pasti berdengung yang berdengung. Tak boleh saya sebut tu, saya angati banyak ya. Baik. Wal ijabatu ilaiha, dan memperkenan diri kepadanya. Ai ila walimatul ursi, wajibatun adalah wajib. Masuk wajibah ni fardu ainin, dialah wajib atas setiap ain. Ain ni mana individu yang dijemput, jadi fardu ain. Dan wajib ain ni pun jika jemput itu jemput tu directly, bukan jemput tu khasatan, bukan jemput amatan. Pasal jemput umum tak wajib pergi, jemput khas baru wajib pergi. Itu istilah dia. Apa jemput am? Jemput am ni macam bagi kad kat sekolah, kat pejabat, kat masjid, semua ahli masjid, ahli Korea dijemput kenduri sekian. Itu jemput am. Ataupun selalunya elan kat masjid kan, semua ahli Korea dijemput kenduri sekian bulan hari Sabtu hari Ahad ni, siapa yang ada datang kat rumah pun silalah bawa sekali ke rumah ni. Tak wajib pergi. Itu dakwah amah tak wajib pergi. Tapi jumpa khusus, saya nak kenduri ni, sila datang rumah. Itu baru jadi wajib ain, baru jadi wajib betul. Dia dakwah khasah ni baru jadi wajib. Fil asahi, pada qaul asah. Jadi qaul asah kata memperkenan dia wajib. Wajib pun selama-lama tak ada uzur. Baik, ni yang ni ayat ni belakang ni. Jadi wajib berkenan maksudnya wajib datang. Wala yajibul aklu minha fil asah juga. Tak wajib makan minha min walimah fil asah.
Lepas tu kalau kita pergi tu masa kita tengah berpuasa, walaupun bukan puasa Ramadan memang tak boleh buka. Puasa qada tak boleh buka. Puasa qada puasa wajib. Puasa sunat Isnin Khamis atau puasa seumpamanya yang istilahnya ada puasa sunat, kita pergi kenduri macam mana? Tak wajib berbuka puasa di atas nak makan kenduri kahwin. Tidak. Pasal yang wajib ialah hadirkan diri. Wala yajibu aklu. Ambil dobel tu. La yajibu aklu. La yajibu aklu. La yajibu aklu. Tak wajib makan. Tambah pula ada macam-macam penyakit. Darah tinggi, kecil manis, dialisis lah, apalah, macam-macam penyakit. Macam mana? Tak usah makan lah. Okay. Filasah ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi. Baik, yang ni adalah perkenan untuk hadirkan diri pada walimatul ursi. Adapun perkenan li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim, daripada yang baki-baki daripada semua kenduri-kenduri. Asal hukum falaisat fardhu ainin, tidak adalah ia ghairu walimatil ursi, ataupun tidaklah ia baqiyatul walaim ni fardhu ain, dia bukan fardhu ain, bahkan ia sunnatun. Itu lain-lain kenduri pada walimatul ursi, semua hukumnya adalah sunat. Macam mana pun sunat, bukanlah maksudnya nak meremeh-remehkan, suruh jangan datang pasal sunat masih hasil pahala. Dan apatah lagi istilahnya tu hajat dia, dengan kita datang dia seronok. Man qada hajata akhihi qadallahu hajatah. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah Taala akan tunaikan hajat dia. Jadi kita menunaikan hajat orang lain ni adalah sebahagian daripada suruhan agama. Jadi sunat tu maksudnya taklah jadi fardu, meninggalkannya berdosa. Taklah tahap-tahap tu, tapi menunaikan hajat orang lain tu adalah baik dan berpahala. Tu pun dobit dia selama-lama tidak ada uzur. Yang tu pun kalau ikut, kalau atas tanah memberikan satu pemberian kepada tuan kenduri pun bukan wajib. Macam mana pun dia termasuk dalam idkhalus surur fil qalbil mu'min. Maksudnya memasukkan satu kegembiraan kan. Kita pergi ni dia seronok. Dia seronok. Dan kita datang tu seronok dah. Untuk kita ulur lah kan dia. Dia pun sentiasa menunggu kehuluran tersebut kan. Penghuluran tersebut. Dia pun sedang menanti. Saja dia buat poket besar gitu kan. Macam mana? Saat-saat masuk rumah siapa? Nak refill kan. Refill tu bukan refill masuk sini, refill ke sana kan. Refill kat dalam rumah tu. Bagi penonton. Istilahnya tak wajib, sunat. Itu semalam kita sebut kan. Masalah berjanji apa? Kalau ada tulis nama ni. Yang tu kita belajar dah dalam bab muamalat dulu kan, dalam bab hibah. Yang ada setengah orang kenduri, ada orang kenduri, dia bagi beras hari ni, siapa bagi catat. Esok orang tu kenduri, macam mana dia bagi kat kita, macam tu kita kena bagi kat dia. Yang tu dia hukum beri tu dengan hutang, pasal dia hukum wajib bayar. Kalau dah jadi adat orang macam tu, begitu juga masalah kita kenduri, dia siap tulis nama daripada siapa-siapa, sagi orang ni bagi 200, orang ni bagi 500, kita kena catat tu. Esok dia orang kenduri, berapa yang dia orang bagi dulu, macam tu lah kita kena bayar kat dia. Kalau dah jadi adat kebiasaan macam tu, yang tu istilahnya beri hutang. Esok wajib bayar, macam mana dia beri, macam tu lah kita kena bayar. Memang dobit fiqh dah, ulama' dah bahas dah bab tu. Yang tu kalau pemberian macam tu, dia bukan hebah biasa, dia ialah hebah bisawak. Maksudnya hebah berbalas. Dan wajib balas tu, boleh ikut isi hukum. Dan macam mana amount dia bagi, macam tu lah kita bagi balik kat dia. Kalau ada yang macam tu lah. Dan memang ada sekarang-sekarang tempat yang macam ni yang praktikal. Kalau tak ada tu, tak ada lah. Maksudnya hukum ni adalah sunat je. Sunat pun kalau ikut hukum pihak pertama tu sunat. Jadi kalau yang jenis wajib berbalas ni ditulis alamat, pihak pertama tu sunat, tapi pihak yang nak balas tu ada jadi wajib atas dia ni. Untuk dia hebah, dia pergi kenduri orang adalah wajib jika dulu dia pernah terima pembalasan tu, pernah terima pemberian macam tu. Memang ada bahas fiqhnya tu. Tapi asal hukum, kalau kita ni kali pertama kenduri kita buat, maka orang bagi duit semua tu, hukum dia sudah tak ada yang wajib lah. Tapi bila kenduri orang lain, dia panggil, kita ni bukan kali pertama kenduri, kalau dulu dia pernah bagi kat kita, maka kita balas, itu adalah wajib. Kalau jenis pemberian macam tu lah.
Kalau yang tak jadi janji apa seumpama itu, memang istilah hulurkan pemberian waktu kita pergi kenduri itu adalah hukum sunat saja. Ya. Dia kalau ikut yang tu al-adah muhakamah. Al-adah muhakamah. Itu hukum adat. Satu bila ada adat tu dipakai. Kalau dah tinggal adat tu, tinggal lah. Pakatnya ni. Tengok pakat yang ada kan. Pakatan yang ada. Memang ada kenduri tu. Maksudnya orang ni masak, yang ni pinggan mangkuk macam tu ya. Yang ni untuk yang nak bawa balik, yang ni hadiah macam tu. Kalau dia tak ada istilah macam satu janjian yang mesti wajib dibalas, semua tu istilahnya memang pemberian sukarela je lah. Kalau saya belah yang terdekat dekat Felda Lepang Nering, ni satu adat yang ada kat sana. Dia bila tuan rumah buat kenduri, memang khususnya jamuan untuk rombongan pengantin sana, memang jiran yang sediakan, tuan rumah tak masak apa. Dia orang yang bakat untuk rombongan kenduri. Yang kenduri yang jamu orang ramai ni syukurlah kan. Yang ni memang tuan rumah hanya belanja lah. Tapi untuk rombongan pengantin yang daripada katalah adik pengantin perempuan, tak ada pengantin lelaki tak kira. Dia orang kalau buat kenduri je kawasan tu, untuk rombongan pengantin yang datang tu, dia akan minta maklumat berapa orang yang datang untuk jamu rombongan pengantin sana. Orang kampung yang sedia. Dia bakat, orang ni masak apa, orang ni masak apa, orang ni masak apa, orang ni masak apa, orang masak apa, semua orang kampung semua. Tuan rumah tak usia apa. Kat Felda tempat saya duduk tu, Felda Lepang Nering namanya, dia orang punya style kenduri macam tu. Tapi yang tu je lah. Tapi kalau kenduri pinggan lain apa, macam gotong royong biasa lah. Lah ni semua buffet je lah. Berbeza makanan tu macam mana? Berbeza makanan ni kalau ikut isi hukum dia ada makruh. Kalau ikut sama je, orang dalam ke orang luar ke, rombongan pengantin ke tak pengantin ke, hatta lauk pengantin tu pun, kalau ikut kita membezakan dia, dah ada tambahan istimewa pula untuk lauk tertentu, dia ada makruh. Makruh tu saya nak guna bahasa begini. Bahasa kitab dia ada bahasa dia lah kan, tapi saya nak canggihkan bahasa tu kerana dia meleleh air liurkan orang yang melihatnya. Boleh faham? Lauk pengantin ni macam pengantin tu bukan makan sangat, pengantin dia tak makan, tak apa sebenarnya. Atas meja pengantin tu macam memang gila lah, tak makan lah, orang tak makan lah, pengantin pun tak makan. Udang, puyuh, hak gambar itik ada, gambar ular sawa ada, lagi dengan puding jagung ni. Macam-macam lauk bau. Saya tayang tu ambil gambar pula, cik-cik, tu masuk Facebook pula. Jadi atas hukum tu dia ada makruh lah. Kalau ikut satu je kenduri, jamu semua tu. Kalau kata semua makan. Membeza-bezakan lauk ni dari sisi hukum kita lah, dia ada hukum makruh. Kalau nak buat juga jangan tunjuk ke orang. Tu yang saya ngaji ada guru guna ini, makan biadab. Makan biadab antaranya saya duduk ngaji dulu ada guru istilah makan campur lelaki perempuan biadab. Campur pula yang mahram tak mahram. Kalau makan campur lelaki perempuan, yang ni anak beranak dia, bapa dia, suami isteri dia, anak-anak lelaki perempuan dia satu meja, tu tak ada gagah juga kan. Biadab ni macam mana? Boyfriend, girlfriend, gila friend, ni bini hang, ni bini aku duduk semeja macam ni, aduh tak boleh. Tu makan biadab. Makan biadab juga macam mana? Makan pengantin, makan orang lain duduk tengok je pengantin makan dengan makanan yang colourful, apa macam tu. Tu tengok pula gelagat orang ni suap aku suap hang. Yang tu duduk dalam bilik je lah. Suap tak pakai tangan tak apa, suap pakai lain pun boleh kan. Tak saja saya usik bahasa-bahasa esok kan. Yang tu dalam bilik je lah, apa pergi tunjuk-tunjuk kau orang. Ada benda tu makan biadab. Makan biadab namanya.
Biadab tu nak ada orang tu makan beradab apa lah. Narai kan mengantin tu. Dah tu adab Melayu yang sampai menyalahi syarak. Tak ada lah, selalunya mesti dia bagi nampaknya. Dia jadi satu event lah. Dia jadi satu, betul. Siapa pernah ada pengantin macam tu hello? Ambil gambar sebab ada pengalaman semua apa? Betul. Dulu macam mana? Siapa ada kena suap-suap dalam ambil gambar dia? Memang malu depan orang macam tu. Start kemal macam tu. Okey. Ada tengah tu pergi salam, suruh pengantin perempuan tu lah dengan pakai burdah dia apa-apa kan, suruh pergi salam depan-depan orang ni. Kawan tak pernah salam dengan jantan tu, nak salam pun malu. Memanglah dah suami dia, salamlah suami kau, salamlah nak ambil gambar ni, salamlah lah sampai macam tu tadi. Kawan nak salam jantan pun ketau, saya tak pernah pegang lelaki walaupun dah halal lah si suami dia sekarang, tapi salam lah. Orang lain pula gedi-gedi suruh salam. Tutup kubur dalam bilik, biarlah dia salam macam mana pun tu kalau ikut itu ya hukum. Yang ni gaduh nak ambil gambar lah. Pasal masyarakat ni dia dah terfaham macam mana orang awam punya faham. Dia tak ikut hukum syarak. Jadi orang yang nak buat syarak ni terganggu lah. Sebab masyarakat yang dah terbiasa macam ni. Macam tu kot. Ya. Kalau ikut nisbah kenduri ni, dia boleh sebelum, selepas, baik lelaki maupun perempuan, sah belaka. Apa-apa kenduri untuk itu, dia terbenar atas nama wali mantul ursi, sah. Macam mana pun, seingat saya kalau ada dalam kitab, kalau mulut-mulut teguh pun sebut antara sebaik-baik kenduri, atas nama sebaik-baik. Dah kahwin, akan nikah, dukhul dah orang kenduri. Maksudnya dah selesai benda tu. Ini segi kenduri. Dah habis kenduri dah, baru lusa akad nikah. Boleh kalau ikut tu. Tapi tengok pengantin lari. Tak pun mati. Boleh tak kenduri dulu? Boleh. Dari segi hukum, pasal memang kenduri itu untuk kahwin kan. Sah untuk nama walimatul ursi. Walimah tu untuk ursi, sempurna ursi, walaupun ursi tak berlaku lagi, tapi iktibar ma yakun, sah. Dari segi boleh. Macam mana pun biar berlaku dulu, selesai. Sama ada berlaku akad nikah ke apa ke, ataupun kenduri tu hari akad nikah tu kadang kenduri pun dah habis dah, tok naik pun datang, pengantin baru sampai, akad nikah pukul 4 petang, kenduri pun dah habis dah. Boleh. Tapi sebaiknya macam mana, bagi selesai dulu, siap dah, istilahnya dah hasal qad ma hasal kenduri. Tu sebaik-baik kenduri. Sebaik-baik kenduri. Kan dibutuhkan pada waktu 9:04. Dibutuhkan walimah, kita sampai selepas walimah. Itu atas budi bicara tuan rumah. Tak, kita dah menunaikan wajib. Dah menunaikan wajib atau tidak? Dia kalau ikut yang menunaikan wajib ni datang tu. Jadi atas nama menunaikan wajib dah. Yang sebelah pukul 4 tu waktu menunaikan wajib ke waktu makan? Waktu makan. Jamuan tu. Sebelah 4 tu waktu jamuan. Jadi jamuan je lah tak boleh, tapi dah menunaikan kewajiban. Jadi maksudnya kalau faham tu atas nama wajib tu selesai lah. Cuma berlaporlah sikit makanan dah habis. Gitu kan. Dan juga kalau kita faham tu juga, dia atas tak wajib makan. Macam ni, kita pergi makanan habis. Dia kata sampai pukul 6, kita pergi 3.30, habis lah makanan. Macam mana? Baliklah. Pasal yang wajib ijabah, bukan makan. Udah tu janganlah ngumpat-ngumpat dia pula. Jemput kita mari, kita dah lah mari jauh-jauh. Duduk ni Johor ni, pergi makan kenduri tak boleh, tak patut tu orang boleh. Dia marah je disebabkan tak boleh makan. Pergilah makan kat kedai, apa salah. Itu kot. Tunjuk pengantin pada umum. Okey, dah kita
mempertontonkan tu bukan kaedah syarak. Itulah asal kaedah mudah bahasa itu. Kita dah belajar itu bab memandang kan. Masalah memandang. Hukum lelaki yang memandang perempuan. Jadi walaupun dah kahwin, memandang dia tu dengan tak ada maksud apa-apa. Asal hukum memandang tak ada maksud haram. Bila tak ada maksud memandang tu adalah haram, maka mempamerkan untuk tunjuk ganti dia. Tak payah. Tambah ada riak situ, ada ujub situ, ada macam-macam penyakit ada kat situ. Macam ni. Tambah pula jadi macam burung merpati lah, ditabur beras. Apa seumpama itu, burung merpati tabur beras. Faham? Beras kunyit lah, apalah, rejih hai mawar lah. Oh ya. Jadi kalau dalam keluarga pun saya kata gini, keluarga tu yang tengok semua mahram lah. Kalau yang tengok tu bapak belah ni, bapak belah ni, mak belah ni, mak belah ni. Okey, tak apa. Betul-betul memang mahram yang kita belajar musyawarah. Itu tak apa. Tapi yang tengok lain. Aurat memang kena jagalah di situ. Kalau kata dalam pakai purdah sekalipun, macam mana? Bukan kaedah kita pertontonkan. Itu je lah. Bukan peragakan dia. Kaedah syarak kita asalnya tu. Kalau nak tunjuk juga belah lelaki, tunjuk ganti lelaki, pergi belah perempuan, untuk orang perempuannya pergi tunjuk ganti perempuan. Itu sama. Tapi bila dua atas tu, tonton semua orang pakai tengok. Masalah. Dari segi hukum asal syariat tak ada lah. Kalau nak buat, dia balik pada hukum syarak asal lah. Apa hukum memandang? Itu ya. Hukum ni masalah hukum pandang. Apa hukum pandang? Benda yang tak boleh pandang. Tak boleh pandang, tak boleh pandang. Tujuan nak saksi, bukan saksi. Tujuan apa? Jambu mata. Tambah pula tengok perempuan pula, tak padan lah, suami gemuk, isteri kecil ya. Ataupun pokok boros nampak suami macam tua je sikit. Perempuan tu umur 18 saja, suami dia kata-kata 54. Tak padan tu, tak padan pula dah. Budak perempuan tu kata kerja-kerjaan gaji besar tu, pegawai kerajaan besar tu. Masa kata guru besar tu, gaji pun dekat Naimu tu. Ni apa? Yang ni ustaz pondok bodoh je. Buat dia bodoh asyik. Semua buat punca-punca je masalah. Elaklah benda tu. Itu kan. Macam kalau orang petikai apa, orang duk sebut hukum harus tak harus semua, kaedah asal lah. Kalau saya ngaji ada tutur sebut pun mudah je. Apa dia kata apa? Apa hukum memandang? Siap. Bagi hukum memandang tu dulu. Tak ada maksud. Apa gaduh pergi pamer? Rasanya apa saya sebut yang lepas pun rasanya kita cerita bab memandang kan. Kalau kata memandang, orang perempuan ni dia pakai purdah je ni, dia duduk jual, dia tunggu kedai, ada orang beli barang, orang nak beli barang ni, dia beli barang apa-apa. Yang ni kalau rosak macam mana? Rosak pulang lah. Saya nak pulang kat siapa? Pulangkan kat saya lah. Pulangkan kat saya. Macam mana saya nak kenal awak? Betul juga ya. Kenal saya ni isteri tuan kedai ni. Isteri berapa? Kawan tu pula ada 3 bini pula. Isteri yang mana satu ni? Macam ni. Ni saya lah. Saya lah jual. Nanti jumpa saya. Kalau ada apa-apa masalah jumpa saya. Okey. Boleh. Itu je. Untuk saksi siapa jual. Selesai. Itu je syarat. Itu jual beli. Ada masuk untuk kenal menjual. Itu contoh penjual. Pembeli pun sama lah. Saya boleh beli barang. Kalau saya beli barang ni rosak, boleh tukar ke? Boleh. Siapa awak? Saya anak ni. Saya tak usah tengok awak pun, saya tak kenal. Nanti kalau orang lain ni mana saya tak tahu. Betul juga. Saya ni, ini nama saya Minah misalnya. Ni saya Minah lah. Ni Minah ada janggut lah ni. Ni Minah ada janggut lah. Okay. Ni Minah. Tu macam mana? Tutup balik. Okay. Jadi kalau ada apa-apa saya datang lah. Tunjuk orang ni balik. Mari tu kalau dia dah kenal kita, tak payah buka lah. Yang tu baru ada masuk syarat untuk memandang. Kalau tidak, tak payah buka. Betul. Cuma masyarakat kita dia syariat tutup aurat ni pun dah macam-macam kelang kabut dah.
Macam mana kita belajar bab-bab aurat tu, itu yang sebelum bab-bab ni, bab-bab yang lepas tu kena faham betul. Bab memandang apa, kita bicara bab minang apa tu, selesai tu faham tu, tengok bab walimah ni masalah nak bersanding tak bersanding apa, selesai dah dengan hukum memandang tu saja. Selesai. Okey. Dalam kitab pun juga buka, mana ada hukum bersanding. Mana ada. Tak sebut langsung hukum-hukum pamer tu. Kalau orang kata adat, dia kena adat, dia kena tengok hukum syariat. Jadi syariat ni tentang mana? Tentang masalah memandang. Masalah memandang. Baik. Wa inna ma tajibu da'watul walimatul ursi aw tusannu li ghairiha yashtaratu alla yakhussu ad-da'i al-aghniya'a bid-da'wah bal yad'uhum wal fuqara'a. Wa inna ma, hanya senya kata dia, tajibu da'watu, wajiblah hukum panggil ni li walimatil ursi, untuk keduri kahwin, aw tusannu, ataupun disunatkan lighairiha, bagi lain daripada dakwah walimatul ursi, bisyarti, dengan syarat Allah yakhussud da'iyu, tak mengkhususlah oleh orang yang memanggil, orang yang mendakwah, orang yang menjemput, dia tak mengkhususkan aghniya, akan orang kaya. Berdakwah dengan panggilan. Kalau jemputan tu untuk orang kaya, VVIP sahaja. Keduri tu kalau kita sekalipun VVIP person, tak wajib lagi. Pasal kenduri bukan matlamat untuk jemput untuk VVIP. No. Tapi kita dah jadi budaya kan. Ni biasanya ni VIP, VVIP, ni triple VIP. Yang ni yang kapet merah punya, ni kapet kuning punya. Ni kapet jingga punya. Kapet kelabu punya. Dia ada khusus-khusus macam ni. Sekalipun kita adalah VVIP tau, tak wajib lagi. Bahkan sepatutnya masalah panggilan ni yad'uhum wal fuqara'a, bahawa panggil mereka itu agak aghniya, fuqara', orang kaya miskin panggil sekali. Dan faham tu juga, panggil orang kaya miskin macam mana? Jamuan satu. Mereka satu jamuan. Orang kaya pun jamuan tu, orang miskin pun jamuan tu. Dia tak ada istilah panggilan kad hijau belah sini ya. Yang ni kad jingga sini, kad biru sini. Dia tak ada separate macam tu. Pasal yang ni jamuan lain sikit. Yang ni kambing bakar, yang ni ayam bakar, yang ni keli bakar, yang ni ikan kering saja. Yang ni tak ada bakar-bakar, semua goreng. Macam tu. Dia tak ada ajar syariat kita makan nasi asing. Dia macam ada kasta pula. Ni paria, ni kesatria, ni sundra, ni brahma. Tak. Kita bukan Hindu. Kalau buat juga, dia gugur hukum wajib. Macam menyalahi kawan isyarat untuk menjamu orang makan. Jadi tak wajib saja ataupun menjadi haram? Dia disebut tak wajib menjemput, menerima jemputan. Nisbah buat jamuan macam tu makruh. Dia haram tu mungkin pasal lain, tapi atas kata seingat saya, kalau nisbah buat kenduri dengan mengasing-asing dan mengkhususkan makanan ni makruh. Haram ni mungkin dalam bab lain lah. Tapi kalau nisbah buat kenduri dengan asing-asing dan mengkhususkan makanan tertentu tu, asal hukum makruh. Dengan bahasa tadi, meleleh air liurkan bagi mereka yang bukan duduk tempat tu. Macam kita tengok VIP nya makan. Saya buat misalnya ni lah. Dulu pernah jadi zaman kanak-kanak. Pernah tengok pengantin makan tak? Tak pernah tengok. Kesian orang ni. Saya pasal saya pernah lalu tu, saya ngaji Tok Guru sebut sebiji, saya rasa macam mana dia cakap. Tak pernah rasa saya cakap apa tak? Faham tak? Dulu pernah kecil-kecil tengok orang jamuan nasi kenduri dengan lauk puyuh, ada telur puyuh keliling-keliling, hias-hias tomato ni. Kita kan orang biasa je makan kicap je pun dengan ikan masin. Betul kita pergi tok kenduri, lauk ni tengok ada tembikai, tengok buah pelam ni semua hias, itu bukan makan. Mana pun puding, tu ada coklat, lauk susu macam tu, macam mana? Meleleh air liur kan tak? Cantik kan? Memanglah cantik kan suasana.
Tapi yang datang tu pula tu, kalau jamuan sendiri tak apa, ni panggil orang pamer. Itu masalah kita. Tu pernah rasa, tuan pernah rasa tu? Sama betul tak? Pernah rasa tu? Semua aku betul tak saya cakap? Kau dia orang tak pernah makan duit kecil lah kot. Ke zaman dia orang tu dah tak ada dah budaya-budaya macam tu. Semua satu lauk je. Ya kan? Memang kalau zaman kecil memang terasa sangat. Itu pun zaman kecil, kita daripada zaman kecil, budak-budak memang macam tu kan. Kalau dah besar kali pun macam mana? Teringin tak? Dalam hati apa tau? Kalau boleh duduk kat meja tu, betul. Cuma bila saya mengaji ni, saya tak heran sangat. Pasal apa? Biasanya duduk berkiring, duduk sebelah Tok Guru. Bila Tok Guru duduk macam mana? Hak istimewa dia makan, kita makan sekali kan dia lah. Satu dia tak terliur lah. Allah Ta'ala bagi rasa masa tua ni, masa besar ni. So memang selalu kalau Tok Guru ada, orang panggil Ustaz mai duduk sebelah Tok Guru. Duduk sebelah Tok Guru. Apa orang hidang kat Tok Guru yang istimewanya, kepala kambing lah, apalah yang lauk istimewa. Memang semua kita duduk sebelah dia. Tok Guru tak makan terang mana, hak tak otok garu ni lah yang makan. Kita lah sabu. Ya. Dan tempat kematian dia ada hari yang dia buat pemilihan. Mana kemudian ke hari 7 hari 1 hari dia yang jadi masalahnya kalau kita memang i'tiqadkan hari itu kerana sesuatu pasal yang tu memang bukan ada ajaran asal lah. Tapi kalau buat tu siapa? Pasal hari tu je pun yang ada lapang. Yang tu hari 7, hari 3. Saja nak buat hari tu pasal sajalah nak buat bagi 3 hari, 7 hari kan. Kita cuti pun kadang 7 hari, 3 hari. Pasal apa buat angka-angka macam tu? Sajalah nak susun, tak ada masalah, buat je lah. Dan jarang ada orang nak i'tiqad dengan ada hari-hari tertentu dengan fadilat tertentu ni. Tak ada. Biasanya dah biasa buat angka-angka tu, pakailah angka tu. Boleh? Kalau puak-puak yang Mufti Pasir Mendengung tu, dia selalu dia tak bangkang sangat pasal tu lah. Baca Yasin pun dia kata apa? Baca Yasin ni pasal baca Yasin malam Jumaat ni lain sikit. Baca Yasin malam tak Jumaat lain sikit. Yang tu yang bid'ah tu kata dia. Ada baca Yasin malam Jumaat ada rasa lain-lain. Tak ada rasa. Jadi kalau itu tak apalah. Jadi tak sepatutnya dibubuh dalam negeri boleh. Sebuah ni negeri boleh. Peraturan masjid-masjid negeri boleh kata apa? Tidak dibenarkan membaca Yasin pada malam Jumaat. Kelakar. Masalah baca Yasin malam Jumaat. Macam satu haram gila. Betul tak? Tak dibenarkan membaca kunut subuh, melainkan pada kunut bulan Ramadan dan kunut nazilah. Apalah mazhab pun tak ada masalah. Masuk negeri Perlis lah tak boleh baca kunut. Mangang semua mufti ni. Maka dah lama dah memang itu peraturan negeri Perlis. Peraturan masjid-masjid negeri Perlis. Tidak dibenarkan azan. Dia tulis tu. Tak ada nanti saya WhatsApp tu. Tak dibenarkan azan selain daripada waktu-waktu sembahyang. Kalau habis mengaji pukul 10 malam, tak ada azan pukul 8.30. Panggil orang azan nak sembahyang, tapi Pak Azan panggil orang sembahyang tapi duduk mengajar lagi. Mana betul? Azan lepas waktu tak ada masalah. Pasal azan untuk panggil orang berjemaah. Ada peraturan bodoh macam tu dalam masjid Kelih. Masjid Perak tak ada lagi lah. Tapi pahaman tu dah ada. Kalau masjid mengaji habis pukul 10 azan macam mana? Orang pelik. Masjid apa ni azan pukul 10? Kalau ikut tak ada pelik apa. Hukum bekah tak ada masalah. Yang pelik ni mesti puak W. Kalau tak puak W, puak B. W Wahabi. B apa? Bangang. Saja lah itu. Kadang-kadang yang petikai apa ustaz je tu. Ustaz B lah. Ustaz tak faham bekah apa dia perjalanan. Mengaji tak mau. Mengaji pun dia rasa dia ahli ulama besar lah. Rasa macam dia semua betul. Daurah tak orang datang. Satu kalau saya lah, kalau orang-orang jenis kelahi tu, dia kata apa, tanya dia kitab bekah berapa kitab yang khatam, tanya dari situ je. Tanya itu je. Saya tak ngaji kitab bekah, susah bodoh. Saya ngaji hadis. Hadis Bukhari khatam tak? Kalau khatam Bukhari pun dah selesai belum belajar hadis?
Belum lagi Bukhari, Muslim. Fiqah ni walaupun kita ngaji fiqah sekecil-kecil macam Batu Qorib ataupun Wayah Takrib sekalipun, kita telah selesaikan seluruh Quran dan hadis tu. Maksudnya apa? Setiap hukum tu hukum yang telah dilihat pada seluruh Quran dan hadis. Qawaid Imam Syafi'i. Macam mana? Membanding dengan hanya baca Bukhari. Baru Bukhari belum selesaikan pencanggahan, kontradik, nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, muawwal, apa semua tu. Nasih, mansuh, tak selesai lagi. Tapi belajar hadis, sebab tu dah bagi istinbat hukum. Tu benda lah. Lepas tu Bukhari yang hadis-hadis yang Bukhari dah sisihkan disebabkan sanad yang tak sahih mengikut dia, yang telah dia nyahkan daripada sahih dia. Sedangkan tak mustahil untuk hadis tu sebenarnya dia sahih, tapi sampai kat dia tak sahih disebabkan perawi. Jadi berapa banyak hadis yang telah dinyahkan daripada kitab dia, sedangkan hadis tu sahih. Jadi dia nak buat fiqh dengan hanya Bukhari saja, tak cukup bahan. Boleh faham cakap apa? Satu, jangan bangga sangatlah dengan ni kami bahaji Bukhari Sunan Sitah apa-apa. Baru Sunan Sitah. Lepas tu zaman mereka mengumpul hadis, dengan mereka takhrij hadis dan memasukkan hadis sahih, hatta yang paling tinggi hadis, kitab hadis Bukhari sekalipun, dia telah mensisihkan berapa banyak hadis yang mungkin sahih pada zaman awalin, tapi zaman dia tak sah. Pasal apa? Pasal disebabkan perawi. Perawi itu yang menyebabkan hadis itu ditolak, dan ketidakhafalannya perawi ataupun kejanggalan riwayat daripada riwayat lain. Jadi syaz atau seumpamanya dalam istilah musalahat, buang. Jadi sahih di sisi dia. Dah selesai belum hadis semua? Kau nak semua ni kau kena pergi zaman Rasulullah balik, zaman sahabat balik. Siapa boleh bypass ke? Tak melalui ulama, tak melalui Bukhari, tak melalui ulama hadis, tak melalui ulama fiqh, terus pergi ke Rasulullah. Kami nak pakai Quran hadis je. Macam ni pokok ada beli orang ni, bypass ni, tak mau pakai semua. Bayang nak gila tak gila dia orang ni, bypass je. Faham bypass kan? Okey. Jadi tak mengkhususkan orang kaya untuk makan. Wa in yad'uhum fi yaumil awal fa in awlama salasata ayyam. Baik. Dan lagi sunat yang wajib ni, wa ayyad'uhum, dan bahawa memanggil yada'ihum, mereka itu fuqara dan aghnia tadi, fi yaumil awal, pada hari pertama. Jadi kalau dia buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu, tiga hari jamu bagi miskin. Yang wajib hari pertama je. Yang wajib hari pertama je. Kalau hari pertama, orang istana. Hari kedua, orang apa? Pejabat awam kerajaan. Hari ketiga, orang biasa yang bukan kerja kerjaan, yang makan kapak ni, yang bukan makan gaji ni. Macam mana? Dari sisi hukum tak wajib dia. Adik-adik lah, tapi wajib tu tak ada. Wajib tak ada. Maksud apa? Dia khusus hari. Kalau semua hari sama je martabat, pertama, kedua, tiga, jamu 3 hari 3 malam, yang wajib hari pertama ni. Dulu ada bagi bunyi banyak hari ni. Ni tak ada lah, pasal semua sengkit, duit tak ada. Adakah hanya kedua berlaku tempat dan buat walimat atau sekali walimat? Kalau ikut kaedah dia, siapa yang kahwin? Dia dituntut untuk buat kenuri. Jadi bila berkahwin ada lelaki perempuan je. Orang lelaki tu sedang buat kenuri, orang perempuan tu sedang buat kenuri. Mana yang wajar? Kalau nak ekonomi ni, satu kenuri sudah. Ekonomi ni lah. Yang ni negeri lain kan. Atas kata wajar tu, yang kata buat kenuri pun bukan besar-besar. Janji nama buat kenuri, selesai lah. Jadi atas kata wajar tu, kalau nak buat, nak maklum juga. Yang ni buat kenuri, yang ni buat kenuri. Belah lelaki dia kenuri, belah perempuan dia kenuri. Macam mana pun kadang-kadang kenuri ni bukan berganti tu yang buat. Berganti kadang tak buat kenuri, dia pun dah banyak duit untuk benda lain.
Yang buat kenduri apa? Bapak dia. Jadi dia orang bapak yang masing-masing belah lelaki belah perempuan yang nak buat kenduri. Jadi orang lain nak support yang kenduri yang asal tuntutan ursi itu sendiri. Maksudnya pengantin itu sendiri yang dituntut buat kenduri. Sedangkan pada mereka, tapi mereka tak buat, orang lain nak buat. Terima kasih ajalah siapa yang buat. Benar dah. Jadi atas kata wajar, dia suluhiyat tu ada. Maksudnya layak tu nak buat, boleh buat. Di atas cerita masing-masing, mata yasara ataupun mata asara, mana yang mudah atau mana yang susah. Yang susah cara susah, senang cara senang, tapi tak disuruh bersusah-susah buat kenduri. Selalunya macam mana? Bersusah-susah buat kenduri. Kalau ikut pasang kemah tu buat kenduri, yang tu pun padanan untuk kenduri kahwin. Pasang kemah tu buat kenduri tu, yang tu pun sebenarnya dah cukup dah untuk buat kenduri kahwin. Yang tu pun padanan. Ni buat kemah saja, kambing seekor, pasang kemah je tu. Baik, yang jenis wajah hari ni. Fa in ulama salah satu ayam lam tajib ijabatu fil yaumi sani bal tustahabu. Baik, kalau dia membuat kenduri pada 3 hari, lam tajib ijabatu, tak wajib berkenan fil yaumi sani, pada hari yang kedua. Bal tustahabu, bahkan hari kedua hukum sunat. Wa tukrahu fi yaumi salis, dan dimakruhkan pada hari ketiga. Hari keempat kalau ada, baru akan jadi haram. Situ baru ada kenduri yang memang ta'yun haram. Apa dia? Buat kenduri walaupun jemput semua, tapi dia ada melebihi daripada 3. Masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari 3 makruh, hari keempat haram. Seingat dobit tu ada sampai macam tu. Dan dulu kita dengar pembesar-pembesar Melayu kita ada buat kenduri 7 hari 7 malam kan. Dulu kita biasa dengar lah kisah-kisah macam tu. Jadi kalau ikut hukum bekahnya, yang wajib berkenan hari pertama je. Tapi kalau raja dulu dijamu siapa? Pasal memang dulu rakyat dia susah. Kenduri ni, kalau kenduri dia rajanya macam mana? Memang 7 hari 7 malam, rakyat better tak payah masak apa-apa. Better jamu semua rakyat better. Dulu jamu semua. Memang rakyat dulu pun, raja dulu pun duit dia kan. Tak adalah macam ni jamu rakyat tapi pakai duit kita. Yang tu saja sikit-sikit sambil-sambil. Baik. Wa baqiyatu syurut mazkuratun fil mutawalat. Dan kata dia yang baki-baki syarat yang lain untuk jadi wajib ni disebut dalam kitab mutawalat, dalam kitab banyak. Kitab ini kitab pendek. Jadi disebut takat tu lah. Tu pun kalau ikut padan lah tu. Wa qalu, dan perkataan musannif, illa min ghairi uzrin, melainkan daripada keadaan uzur. Illa min uzrin, melainkan daripada uzur. Maksudnya bila ada uzur baru tak wajib pergi walimah. Baik, masuk kata uzrin ni mani'in minal ijabah lil walimah. Dia ada benda yang menegah daripada kenduri, daripada memperkenan untuk kenduri. Selalunya kita faham uzur ni apa? Sakit, demam. Kita faham uzur macam tu tak? Masyhur dobit bekah disebut uzur ni bukan kita. Kita punya uzur tu memang tak ada masalah, tak payah bahas. Uzur ni uzur mana? Uzur kat kenduri tu. Betul tak disebut? Ka'an yakuna. Maksud contoh dalam kitab selalunya memang uzur ni dia tak sebut pun uzur dekat orang nak pergi. Dia sebut uzur tahu mana? Uzur dekat majlis kenduri. Cuba dia kalau saya tu ingat baca kitab, uzur dalam bab kenduri kahwin dia tak sebut pada uzur kita. Dia sebut kepada uzur kenduri. Kalau uzur pergi sembahyang Jumaat, dia tak sebut kepada sembahyang Jumaat tu. Dia uzur kat kita. Uzur kat kita hujan, selut, demam, sakit kepala, ceri beret, apa seumpama tu lah, lumpuh buta, jenis tak boleh pergi sembahyang tu. Dia bagi cerita tu uzur kat kita. Tapi uzur bab kenduri dia tak cerita uzur kita lumpuh buta, pekak, tanda kederaan, dia tak cerita tu. Dia cerita mana? Dia cerita kat kenduri tu. Okey, tengok uzur kenduri. Kayakuna fi maudhi'il dakwah, seperti bahawasanya adalah pada tempat panggilan kenduri tu, may yata'azza bihi mad'uhu, orang-orang yang yata'azza, yang jadi menyakiti seseorang, menyakiti bihi dengan man tadi, al-mad'u, oleh orang yang diseru. Boleh tak? Dia bagi terjemah itu. Ada orang yang disebut tu berasa terganggu dengannya. Bila kita pergi majlis ni, orang yang ada kat majlis tu, bila kita ni ialah antara yang jemput, kita pergi majlis tu, kita akan terganggu dengan sebab ada orang tu. Uzur kita pergi. Siapa dia nak jadi ganggu, tak ganggu kita ni?
Rasa saya nak sekali dengan perasa kotaan tu maudhi dakwah. Ya fi maudhi dakwah man yata'azza bihi mad'u. Orang yang dengar ada dia, orang yang diajak ni akan jadi terganggu. Satu. Au la taliqu bihi mujalasatu, ataupun tak layaklah bihi dengan man ni mujalasatu oleh duduk semajlisnya mad'u. Orang yang diajak ni dengan apa orang lain yang ada dalam majlis tu untuk duduk semajlis, tak layak. Duduk semajlis ni jadi pelik, jadi galat pada hukum syarak. Nak galat tak galat ni pada hukum syarak. Misal majlis kenduri dia, memang ada orang Islam, orang kampung, dan ada orang kafir. Dan kafir tu Cina. Ada Cina perempuan lah tu pakai comsam, ada Cina jantan pakai seluar pendek, tu pakai rantai emas. Contoh kita serban jubah, dipanggil budak tahfiz ke budak pondok pergi makan kenduri. Ada amu yang pakai comsam, macam mana? Duduk makan sekali. Ni meja dia orang, ni meja kita. Untuk buat tahlil lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Okey, selesai. Layak. Tak payah pergi. Satu kali ikut lakum dinukum lah kan. Tak mana ni, kata tak usah panggil orang kafir yang pelik-pelik tu pergi makan kenduri. Tapi zaman kita dah jadi budaya. Bahkan dibangga pula orang kafir datang. Orang kafir memang dia makan sungguh satu hari. Apa lagi satu nak sebut, macam mana pun keedah kita tak diajar lah untuk kenduri-kenduri yang kita ni panggil orang kafir tu. Macam mana pun kitab kita sebut kafir, disebut dengan lebih umum, man yang ta'azza bihi, dan satu lagi man la taliqu bihi. Mujalasah dengan dia tak layak. Misalnya kita pakai serban macam ni, pakai jubah macam ni, pergi majlis tu tengok puak Syiah ramai. Puak Syiah pun pergi, ya tak? Tak campur kita. Puak Wahabi ada. Puak-puak yang tak pakai kepiah ni. Kalau kenduri pun kadang orang biasa pakai kepiah tau. Wahabi memang bukan passion dia. Dia sembahyang tak pakai kepiah, selamba je. Pada dia pakai kepiah ni kebudayaan. Selamba je. Allah. Apa semua tambah pula apa nak saya nak bagi contoh tak layak mujalasah kita dengan dia. Macam mana? Lagi. Tu antaranya lagi dahsyat lah tu. Kera okey, beruk okey, muka okey, lagi tu. Tu lagi tu tambah joget-joget apa. Kalau ikut dengan suasana pasang muzik orang tak layak. Kadang-kadang dengan ikhtilat lelaki perempuan kenduri. Pasal dia kalau kenduri ni, kalau yang jenis buffet ni, kalau jenis tak faham ni, yang dipanggil pula jenis orang tak mengaji ni, memang istilahnya makan macam ayam itik lah. Makan ayam itik, faham tak? Jantan betina campur sekali ya. Satu meja tu jantan betina. Dah meja kalau ni jantan betina, kalau dah asing sekali pun tak makan saman je ni lah. Jantan betina duduk sini, pandang aku pandang, sembang pula. Jadi macam pasar. Jadi kenduri tu jadi macam pasar. Pasar faham? Pasar mana ada beza lelaki perempuan dia. Campur ikhtilat macam tu. Dengan pakaian tu dah lah Malaysia style lah. Warna-warni kehidupan. Colourful, colouring apa macam tu. Dengan macam-macam lah. Dengan majlis pula orang duk azan dengan pasang muzik, gedebang. Memang kalau pergi tu, tambah kita pergi masa orang azan tu, macam mana? Allah, lagi low standard dia. Memang tak layak. Satu kalau saya sendiri, kalau majlis kenduri lah ni memang boleh kata tak ada hati yang nak pergi. Kadang kenduri kawan kerabat saya pun saya tak pergi. Saya sampai macam tu lah. Pasal apa? Pasal kat majlis tu ada uzur situ. Sama ada man yang ta'azza bihi ataupun man la taliqu bihi. Yang ta'azza macam mana? Kita pergi, kita jenis nak jaga pandangan apa-apa. Tengok, bayang tengok Cina comsam ada, kesuap pendek ada, apek sayur ada. Macam kalau tak apek sayur pun orang Melayu kita ni, tapi macam mana? Yang tudung simpul ada, sarung nangka ada.
Alah, yang pakai kain jarang ada, yang baju jarang ada. Untuk pengantin pun pakai net pula. Yang ni pakai tahi pula. Tahi tu pakai tahi lah contoh kan. Macam mana? Tengok, Allah, tak selera langsung. Tak selera tu. Lagi. Adakah boleh orang yang buat wali masa tu letakkan syarat-syarat tadi? Apa pula tak boleh pula, kita yang buat kenduri. Jabatan pun nak panggil mari, dia kata baju kebangsaan. Dia pun boleh buat syarat. Apa salahnya kita nak buat? Tak ada masalah. Syarat jubah. Perempuan bordah. Mai berhenti waktu sembahyang. Sembahyang mesti jemaah. Buat macam mana? Nak makan pun kulhu 30 kali. Contoh lah. Dan syarat mesti duduk majlis tazkirah sebelum makan. Contoh kan. Majlis, kena buat syarat tu. Ikut kita lah, sun. Kalau tidak, tak sah datang. Tak boleh hadir, uzurkanlah diri anda. Tak boleh, jika tak boleh ikut syarat. Pastikan datang memenuhi syarat. Itu ada si tanya soalan boleh tu, rumah kita orang nak masuk, takkan tak boleh pergi syarat. Yang tu kot. Nak jaga hati. Dia tak jaga hati kita, kita pula kena jaga hati dia. Siapa? Yang tu pun saya ngaji ayat-ayat tu guru lah, ayat-ayat tu. Masyarakat kata tak mau masyarakat langsung. Hampa yang tak mau masyarakat dengan kami, hampa nak suruh kami masyarakat dengan hampa. Tu ayat-ayat tu guru kan. Macam orang kampung, dia kata orang masjid tak mau pergi rumah kami. Hampa pun tak biasa main kami kat masjid. Macam mana kami nak pergi rumah hampa? Hampa mula hanya rumah hampa kami nak pergi, yang hampa masjid hampa tak mau pergi. Parah pun tu kira, nak panggil. Macam ni muka orang nak tunjuk. Main masjid dulu lah kan. Main masjid dulu. Betul. Kami pergi rumah hampa. Bukan ni tak mau masyarakat langsung. Hampa yang tak mau masyarakat dengan kami. Hampa tuduh ni fitrah ni puak Wahab ni macam ni dia kata kita tak mau masyarakat langsung. Hampa yang tak mau masyarakat dengan kami. Bila hampa masyarakat dengan kami, hampa tahu peraturan syarak tu. Tapi bila hampa tak mau, hampa kata kami tak mau pergi pasal tak mau masyarakat. Kami nak masyarakat. Macam mana masyarakat yang mungkar macam ni? Kasar sikit lah ayat tu. Tapi memang kena sebut macam tu. Memang kena sebut macam tu. Orang ni tak nak pergi. Dia pergi hanya untuk ada kematian untuk orang kecil. Sebab kenduri. Bukan kewajipan orang tu mati kali. Kira ada jemputan tu sudah. Jadi ikut kita lah kan. Dan sepatutnya bukan macam tu lah bentuk masyarakat dia. Dia panggil tu pasal ada kematian barulah datang masjid. Tu pun orang kata buat muka nesti, muka kesian pergi. Sebelum hari buat kenduri tu, kalau orang dulu memang saya dapat tengok kan, pasal saya hidup dan lagi zaman tu. Zaman dulu bila orang nak panggil orang masjid ni, tuan-tuan tahu macam mana? 4-5 hari seminggu kadang-kadang sebelum pergi panggil kenduri tu, dia datang masjid. Kami dulu memang boleh baca lah. Saya dulu boleh baca lah. Tengok orang tak biasa main masjid ni, tengok pakai songkok bagus, tengok waktu ada nanti mesti ada one day dalam seminggu tu dia akan jemput kenduri. Memang macam tu. Zaman saya dulu memang macam tu. Sekarang tak ada lah. Supaya dia takut orang masjid tak pergi. Betul lah tuan-tuan semua. Dia sendiri buat announcement tu. Jadi kita nampak sejuk hati. Lagi tak pergi pasal dia duduk dekat dengan masjid lah. Habis-habis kenduri tak main lah. Itu zaman tu tau. Zaman orang jaga lagi lah. Zaman lah ni tak ada lah, selamba je. Kadang-kadang tuan rumah pun tak pernah datang masjid. Hari nak jemput kenduri pun tak datang masjid. Dia hantar wakil je bagi tahu Tok Imam, lepas isyak datang rumah saya. Yang masjid tu pun dia tak pergi. Sembahyang isyak maghrib apa pun tak pergi. Tok Imam dia jemput. Tok Imam dengan orang masjid ni gedi pergi rumah dia. Lepas tu siap time lah pukul 9.30. Kawan ada mengaji kat masjid. Terpaksa pula bergegas untuk habis cepat-cepat untuk pergi rumah dia awal. Kita pun tak kenal dia. Padahal duduk berapa tahun dah. Sembang-sembang berapa tahun dah. Saya 15 tahun dah duduk sini. Ya Allah. Tengok masyarakat kita dah ni. Saya macam tu. Jadi kewajipan
Sepatutnya macam tu lah. Atas nama kewajipan, pergi tu bukan pergi kenduri saja kan. Pergi tu apa? Pasal kita tujuan untuk masyarakat. Tak pergi langsung pun dah putus hubungan langsung tak. Pergi tu cakap dulu apa dia. Terima kasih lah menjemput kami orang masjid. Bagi ucapan dulu kan. Dan tuan rumah ni kami pelik sikit pasal sembang-sembang. Saya ingat baru pindah main duduk sini. Rupanya 15 tahun dah kami pelik gila lah. Saya pun baru duduk 3 tahun. Kena bagi entak, bagi puas mampus kan. Dia nak rasa tak rasa tu punya masalah. Saya pun baru duduk 3 tahun saya jadi orang masjid. Dia duduk 15 tahun boleh tak pernah, saya tak pernah kenal dia. Memang masyarakat kita macam tu lah ni. Tambah ambil pahaman-pahaman moden yang ada wahabun ni, macam mana? Jemaah kat rumah pun memadai, sembahyang dengan anak isteri. Tak payah pergi masjid dan surau. Habis. Semua pahaman-pahaman bagi lingkup masyarakat. Pahaman ni memang banyak je ni pahaman ni. Siapa tak pergi masjid surau? Kami nak berjemaah dengan anak isteri. Dah ada pahaman yang kata itu pun telah memadai dah untuk mendirikan jemaah. Siapa aja? Ni kaedah siapa ni? Walaupun atas kata sah-sah lah, tapi bukan kaedah ajaran syarak macam tu. Pergi jemaah dengan anak isteri. Jemaah anak isteri ni sepatutnya di jemaah yang kedua selepas berjemaah di masjid dan surau. Di masjid dan jemaah untuk balik baru berjemaah dengan anak isteri. Berjemaah dengan anak isteri ataupun dengan isteri-isteri. Baru perasan ni. Okey. Jadi termasuk dalam tu juga kalau ikut ni apa dia uzur tu. Dia sebut ni orang-orang ya. Antara uzur tu lah apa-apa nama maksiat lah. Antara maksiat ni apa? Dalam majlis kenduri ada gambar, ada patung. Kadang-kadang ada gambar patung replika je. Itu dibuat ada muka tu gambar pengantin duduk sebelah. Selamat datang. Boleh pergi tak? Tak boleh pasal patung. Patung, walaupun patung 2 dimension saja, 2 dimension saja. Ataupun kadang-kadang dia tak gambar patung, dia banner pengantin nama siapa, Rozaini contohnya. Rozaini tu perempuan lah. Contoh lah kan, 2 adik kamu punya masalah. Contoh tak tersebut nama tu pula lah. Apa betul gambar dia lah kan. Sama ada 2 adik ke gambar 2 pasangan ke. Bila ada gambar pamer pula tu, selalunya gambar ni sampai gambar penuh lah. Tak gambar penuh pun sampai lutut. Dia tak pun gambar kepala je. Kalau gambar kepala macam orang mundi je tak apa, pasal dia istilahnya gambar bukan gambar hidup. Kalau gambar hidup, gambar makhluk hidup, kita dah belajar bab gambar ni. Yang tu kalau pamer, hukum maksiat, mungkar, tak payah pergi. Kadang-kadang mungkar dia kalau saya ngaji, kalau dulu je lah kan, budaya hidang-hidang ni kan dia buat design tembikai pun gubahan tembikai, potong buat kepala, bubur carrot dekat ni jadi balung ayam, gambar itik. Lagi yang ni sejadah pun mana hidang-hidang tu gubah-gubah gambar burung. Jadi macam-macam semua gambar binatang. Gambar binatang tu tak apa. Bahulu pun macam mana? Gambar ikan. Masalah ni bukan masalah gambar tu, masalahnya pamer. Satu orang tanya buat bahulu ikan tak apa ke? Kalau bawa ikan, buat gambar ikan, makan tak ada, tak apa. Tapi masalahnya pamer. Pamer tu. Pamer tak payah. Saya sampai ada orang tanya, saya nak sebut sikit pasal ada dia orang keluar dalam Facebook kan. Itu macam mana boleh jadi haram? Ada pembuat bahulu, orang tu orang Kuala rasanya. Saya pun tak kenal dia. Tapi dia main tanya soalan tu. Buat bahulu, saya memang buat bahulu Zat, tapi saya buat bahulu ikan besar-besar. Buat apa? Biasanya memang bahulu saya buat ni terbahan untuk orang kahwin lah. Selalunya dia orang makan ke? Memang makan tak, tapi selalunya bahulu ni orang buat hidang-hidang tu untuk pamer. Dan tu saya buat. Kalau bahulu kecil-kecil tu tak apa, pasal tu jarang orang nak pamer. Tu memang orang makan je kan. Macam buat biskut ikan, biskut gambar bear kan. Itu yang kilang je lah. Tapi boleh buat gambar ikan, tak ada masalah. Tapi buat bukan untuk hiasan, untuk makan, tak apa. Tapi yang ni buat untuk pamer. Pamer tu masalah ni.